Okey. Nampak nampak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kat sini boleh nampak benih keladi. Hari ni yang kita akan tanam keladi lah. Mungkin petang nanti ataupun besok pagi. Tapi yang ni saya dapat pada rumah kawan tadi. Dan anak dia pun dah agak besar, dah ada ubi dia sikit. Jadi kita akan ambil sikit lah. Saya akan tunjuk cara nak buat, maksud saya sebelum ditanam apa yang kita kena buat keladi ni. Ini keladi ni jenis Sarawak dia boleh membesar sehingga 2 kilo lebih kurang. Dan batang dia pun boleh dimakan lah kalau nak makan. Tapi saya tak berapa minat sangat. Ada orang yang suka. Saya cuma nak ambil punya ubi walaupun kecil-kecil macam ni. Boleh dimakan kecil macam ni, tapi boleh dimakan. Jadi kita akan ambil, kita akan potong. Dan lepas tu kita akan rendam sekejap. Petang nanti tengok keadaan. Kalau redup kita tanam, kalau tak redup mungkin kita akan tanam besok pagi. Okey, jom. Alright. Jadi sekarang dekat tangan saya ni ada keladi Ni anak keladi. Okey. Sebenarnya tanam keladi ni adalah tanaman yang paling mudah nak tanam, iaitu tanaman 3T orang panggil tanaman 3T, iaitu tanam, tinggal dan tuai. Apa lagi kalau dibaja, lebih besar hasil. Jadi boleh nampak kat sini ada ubi dia. Ni ubi keladi. Jadi kita akan potong sampai sini. Kita akan potong sampai sini. Kemudian yang atas ni lah yang kita akan tanam. Saya potong daun dia ni, jadi dia akan tumbuh daun barulah melalui sini. Okey. Paling mudah. Keladi ni pun sekarang sekilo mencecah hingga RM7 harga pasaran lah. Okey, jadi amat digalakkan lah bagi mereka-mereka untuk tanam kat tepi-tepi rumah atau tepi-tepi parit kebun. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pisau tu kena tajam lah. Okey. Kita ambil kat sini. Okey. So, yang ini yang kita akan tanam. Ini kita ambil buat apa? Buat makan. Okay, so kita letak dalam tu. Ada 2 bekas lah. Yang ni saya letak ubi dia. Ini saya akan rendam benih dia nanti. Okey. Tempoh untuk menuai keladi ni, tempoh daripada kita menanam hingga menuai mengambil masa sehingga 7 bulan ke 8 bulan lebih kurang. Okey, sebelum ni saya ada buat juga video berkenaan cara untuk tanam keladi yang efektif supaya buah dia membesar dengan maksimum. Tapi video masa tu mula-mula saya buat YouTube, mungkin kurang jelas. InsyaAllah hari ni saya akan buat video dan penerangan yang lebih jelas lah. Okey. Alhamdulillah, ni kecil-kecil ni pun sebenarnya boleh dimakan. Sebab kawan saya memang ada tanam keladi, memang banyak. Jadi saya minta lah benih daripada dia. Benih keladi ni adalah sulur yang keluar daripada pokok utama dia lah. Dan dah membesar, terlambat ambil benih dia. Jadi ubi keladi dia pun dah membesar macam ni. Jadi tak apalah, ambillah lah. Bolehlah kita rebus sekejap lagi kita makan. Alright. So saya akan settlekan semua ni dulu. Lepas tu kita buat tutorial. Kita tengok macam mana cara nak tanam dia supaya buah dia boleh membesar dengan maksimal. Alright, jom. Alhamdulillah. Jadi inilah kita dah selesai. Okey. Ini adalah sisa-sisa terakhir lah. Okay. Kenapa saya potong dulu? kat sini dan saya ambil ni saja.
saya tak tanam terus dengan ubi-ubi dia ni sekali. Okey, baik. Sebenarnya macam ni ya. Bila kita dah cabut anak keladi yang ada ubi dia ni, okey, akar dia ni pun sudah terputus ya daripada tanah. Jadi berkemungkinan kalau kita tanam terus macam ni, ubi keladi ni akan busuk. Bila dia busuk, jadi terbentuklah pembesaran daun baru dia ni. Jadi sebab tu saya akan potong dekat sini. Okey, jadi akar yang baru akan keluar daripada sinilah, tepi-tepi ni. Okey. Alright. Dan bila kita buat macam ni, keladi yang kita tanam ni kan ada yang benih keladi ni ada yang besar, ada yang kecil. Tapi bila kita potong macam ni, keladi ni akan tumbuh sama rata semua ya. Jadi dia akan sama saiz lah. Tak adalah ada pokok yang besar, ada pokok yang kecil bila kita tanam nanti. Okey. Itu je lah. Kecuali kalau kita cabut anak dia, memang tak ada ubi macam ni. Dia cuma ada akar sahaja. Yang ni kita boleh tanam terus lah. Tak perlulah kita nak potong ubi dia tu. Sebab yang ni dia tak akan busuk bawah ni. Okey. Ini kita boleh tanam. Alright. Ini juga macam ni. Ini terus akar tak ada ubi. Okey. Ni sini ni pun masih ada ubi kecil ni, tapi buang je, jangan risau, dia lagi cepat tumbuh sebenarnya kalau kita buang. Okey, alhamdulillah selesai. Baik, alright. Okey, jadi seperti biasalah bila dah dapat macam ni, okey, apa yang saya selalu praktikkan, apa yang saya selalu ajar. Okey, kita rendam dengan okey, potong bawang. Ni bawang merah ni sebenarnya semalam saya buat laksa. Jadi ada blend ni. Jadi tak perlulah potong bawang baru kan. So kita letak dalam ni sebagai rutin hormon ataupun penggalak akar. Jadi yang ni kita rendam lah. Ni banyak saya dapat tadi. Okey. Banyak. Tak tahu muat ke tak besen ni. Tadi saya kira lebih kurang ada dapat dalam lebih kurang 50 anak pokok lah. Okey. Dah pun selesai. Jadi yang ni kita akan rendam. Seeloknya sehari lah, tunggu ada akar baru yang keluar. Seeloknya. Tapi sebab saya potong tadi, saya sengaja tinggalkan ada sikit-sikit akar tepi, nampak? Okay. Jadi saya boleh terus tanam lah petang ni sebenarnya kalau saya nak. Tapi macam saya cakap, tengok cuaca. Dan juga ini hasil ubi yang kecil-kecil tadi ya. Okey, nampak. Alhamdulillah ada juga dalam, saya rasa lebih kurang dalam 3 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Yang ni kita akan buat kerepek lah nanti. Baik. Okey. Jadi kita sambung video kita ni petang ni lah. Tapi saya akan combine juga lah dalam satu video. Okey, kejap lagi kita akan tanam benda ni. Alright. Okey, terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah petang ni cuaca elok sikit . Oh, rambut maklum lah PKP, tak boleh nak gunting rambut. Okey, petang ni cuaca alhamdulillah. Tadi nampak macam nak hujan tapi tak hujan. Jadi saya meneruskan lah projek kita, iaitu saya nak tanam keladi. Jadi saya kat belakang ni saya dah gali lubang lubang keladi. Dan juga keladi yang kita rendam tadi, kita nak tanam sekejap lagi. Jom kita tengok dulu macam mana rupa keladi. Macam mana kita nak tanam keladi supaya hasil ubi keladi tu maksima . Jadi banyak orang tanam keladi tapi ubi dia tu tak berapa membesar kan. Jadi hari ni saya nak tunjuk satu cara yang praktikal yang saya pernah buat sebelum ni, tapi saya akan jelaskan lebih terperinci lagi lah cara untuk menanam keladi dengan betul. Okey. Okey, baik, ini adalah kebun yang kita lapangkan, projek kita hari tu . Okey, ini lubang keladi yang saya dah korek.
Lama tak mengorek lubang, boleh tahan jugalah. Okey, ni satu. Ni semua ni ada lebih kurang dalam 40 lubang. Okey, boleh nampak Okey. Sampai ke hujung sana. Okey. Lubang keladi. Ini nak tanam keladi Okey, ini kolam yang kita korek tu, yang nak jadikan, yang kita nak bela tilapia. Alhamdulillah dah mula ada air sini. Nanti kita akan lepas kaitkan tilapia merah dengan tilapia hitam lah. Okey, tu sebagai hobi sampingan lah. Jadi kalau bosan-bosan nak berkebun dekat sini, kita boleh mancing kat kolam sini kan. Alright, okey. Jadi macam mana nak tanam keladi dengan betul? Okey. Kenapa saya korek lubang macam ni? Okey. Mari kita tengok dulu. Okey. Bila kita tanam keladi, kalau kita korek sikit kan, bila kita letak keladi, nanti buah dia tu terhimpit lah dengan tanah. Sebab tempat saya ni kawasan tanah liat Okey, ini tanah liat. Tanah liat, kalau tanam keladi, kalau tak korek dulu, memang buah dia tak menjadi. Memang dia akan jadi kecil sebab dia terhimpit. Okey, jadi sebab tu saya akan korek dulu lubang macam ni. Melainkan kalau kita tanam di tempat yang tanah dia gembur tau. Tanah dia gembur, maknanya orang dah rotor dulu tanah tu, dia dah gemburkan, baru dia tanam macam biasa, boleh. Itu boleh. Tapi kalau tanah liat macam ni, memang kita kena korek lubang untuk dapat hasil yang maksimum. Okey, jadi kita ambil ni. Okey, ini pun dah berakar kan. Okey, nampak akar yang saya memang tinggal lah. Okey, jadi saya cuma letak kat tengah macam tu. Sekejap. Tak center lubang ni. Okay. Jadi saya letak di bahagian tengah. Kemudian saya ambil lagi tanah sikit. Saya akan tutup kat tepi dia macam ni lah. Okey, supaya dia tegak je sebenarnya. Oh, susah sikit lah nak pegang kamera ni. Apalah, saya cuba buat footage. Okey. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dah selesai. Tanam macam ni saja. Sekarang ni musim selalu hujan juga, petang hujan. Cantik lah tu. Bila setiasa hujan, air akan bertakun dalam lubang ni. Jadi makin cepatlah akar dia akan masuk ke tanah. Akar dia akan bertumbuh Okey. Jadi tanam keladi ni tempoh menanam dia lebih kurang dalam 7 hingga ke 8 bulan Ni ada banyak lagi ni. 7 ke 8 bulan. Okey, bergantung pada keadaan cuaca. Kalau selalu hujan kan, kerap hujan, alhamdulillah insya-Allah keladi tu akan cepat besar lah. Tapi bila keladi dah mula berisi, dia tak boleh hujan sangat Dia tak boleh selalu disiram bila dia dah mula keluar ubi keladi tu. Takut dia punya ubi keladi tu busuk. Sebab kita buat lubang macam ni, jadi kemungkinan air akan bertakung je. Banjir sangat pun tak boleh. Okey. Untuk pembajaan pula, okey, boleh cuba guna tahi kambing je lepas kita tanam. Bila dia dah mula mengeluarkan dalam 1 atau 2 daun, kita boleh letak tahi kambing je kat lubang ni. Contoh Jadi bila kita dah letak macam ni kan, jadi keliling sini boleh letak tahi kambing, tutup. Tapi jangan banyak sangat lah, dalam mungkin segenggam pun okey. Tapi selepas berdaun jangan sekarang ni letak tahi kambing yang dah bakar lah. Okey. Ataupun guna baja NPK 15-15-15. Buat di lorong tengah ni. Contoh 1, 2 lubang. Di tengah sini kita tabur NPK straight sampai ke sana. Okey, itu sahajalah. Pembajaan boleh dilakukan kalau NPK tu mungkin 2 bulan sekali. Okey, macam tahi kambing pun lebih kurang je. Okey, sebab tahi kambing ni dia punya function macam urea. Dia macam urea tapi dia jenis organik. Okey. Jadi itu sajalah perkongsian saya setakat hari ini untuk menanam keladi. Dan insya-Allah saya akan tanam semua ni. Okey. Dan kalau ada masa kita buat video dekat sini. Saya nak tanam apa kat sini. Dari masa ke semasa kita tengoklah update dia. Pokok keladi saya macam mana rupa dia. Baik. Alhamdulillah, insya-Allah semoga bermanfaat kepada mereka yang menonton channel saya. Terima kasih kerana selalu support. Dan jangan lupa subscribe, like dan share video ni kalau anda rasa video ni menarik. Okey. Assalamualaikum.